Sebuah epifani di Kuala Lumpur, bagaimana semangkuk asam laksa mengubah dunia kulinari Perancis selama-lamanya. Ini bukan sekadar masakan. Ini adalah seni. Jadi, apa makna hidup saya selama ini? Kata-kata ini diucapkan dengan suara bergetar oleh Tuan Pierre Dubois, chef pemilik restoran 3 bintang Michelin Perancis, La Maison d'Or, di tengah-tengah medan selera yang sibuk di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, Kelia. Beliau baru saja selesai menikmati semangkuk asam laksa. Sekumpulan 12 pengkritik makanan dan chef terkemuka dari Perancis, yang seluruh hidupnya berpegang pada keyakinan bahwa masakan Perancis adalah puncak gastronomi dunia, terpaksa membuat pendaratan cemas di Kelia selepas penerbangan mereka dari persidangan makanan antara bangsa. Hong Kong mengalami kerusakan engine. Peristiwa inilah yang mencetuskan rentetan kejadian yang melangkaui imajinasi sesiapapun. Tahukah Anda? Pakar-pakar makanan Prancis ini, yang telah mengejar bintang Michelin selama 50 tahun, menangis teresak-esak di hadapan sebungkus nasi campur dari kedai serbaneka di Malaysia. Mereka mula menghantar mesej panik ke tanah air. Kita orang Prancis telah silap selama 100 tahun. Sila datang ke Malaysia untuk belajar memasak dengan segera. Dunia kulinari Prancis memerlukan sebuah revolusi. Apa sebenarnya yang telah mereka makan di Malaysia? Apakah pengalaman luar biasa selama 72 jam yang membuatkan chef 3 bintang Michelin dan pengkritik makanan paling disegani menangis seperti anak kecil? Dengarkanlah kisah saya. Nama saya Farah binti Abdullah, dan selama 15 tahun, saya telah berkhidmat sebagai jambatan antara dunia kulinari Prancis dan Malaysia melalui Persatuan Pertukaran Budaya Malaysia-Prancis. Sebelum kita bermula, jika Anda boleh menekan butang suka dan melanggan saluran ini, ia akan menjadi pendorong semangat yang besar untuk saya terus berkongsi kisah-kisah hebat dari Malaysia. Salam sejahtera semua. Saya Farah. Saya pernah menuntut ilmu kulinari di Sekolah Masakan Le Cordon Bleu di Perancis. Selepas pulang ke tanah air, saya bekerja di Persatuan Pertukaran Budaya Malaysia-Perancis. Oleh karena kefasihan saya dalam berbahasa Perancis, setaraf penutur asli, saya sering ditugaskan sebagai juru bahasa dan pemandu pelancong untuk para chef Perancis yang melawat Malaysia. Peristiwa yang berlaku pada bulan November tahun lalu adalah yang paling memberi impak dan mengharukan dalam kerjaya saya selama 15 tahun. Pada hari itu, Expo Makanan Antarabangsa Hong Kong 2024 baru sahaja melabuhkan tirainya. Perancis telah menghantar 12 tokoh gergasi dari dunia kulinari mereka sebagai panel hakim. Setiap seorang daripada mereka adalah nama besar yang tidak asing lagi dalam masakan Perancis. Ketua delegasi ialah Tuan Pierre Dubois, 58 tahun. Beliau adalah ketua chef di restoran 3 bintang Michelin La Maison d'Or di Lyon, dan merupakan chef termuda dalam sejarah Michelin yang dianugerahkan 3 bintang. Dalam dunia masakan Perancis, beliau dianggap sebagai dewa. Sepatah katanya dikatakan mampu menentukan nasib sesebuah restoran. Turut serta ialah Puan Isabel Moreau, 62 tahun, ketua editor majalah makanan berprestige Gault, Milau selama 30 tahun. Ulasan beliau mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan penarafan sesebuah restoran. Ada juga Tuan Jean-Claude Dupuis, 55 tahun, pemilik restoran L'Espoir di Arrondissement ke-16 Paris, dan ahli lembaga Institut Kulinari Perancis. Chef Antoine Leclerc, 48 tahun, dari Marseille, dikenali sebagai inovator masakan Mediterranean, dan baru sahaja memenangi anugerah Chef Masa Depan. Selain mereka, terdapat juga Presiden Persatuan Wine Bordeaux, pengetua Sekolah Kulinari Kebangsaan Perancis, pemilik patisserie terkenal di Paris, dan ramai lagi. Mereka adalah pasukan impian dunia kulinari Perancis. Di Hong Kong, mereka telah menilai potensi masakan Asia. Namun, jauh di sudut hati mereka, nampaknya mereka masih memandang rendah, menganggapnya hanyalah masakan Asia. Tuan Pierre pernah berkata kepada saya, Asia mungkin mempunyai bahan-bahan yang hebat, tetapi dari segi teknik masakan yang sebenar, Perancis masih nomor 1 di dunia. Pada petang hari mereka berlepas, mereka dijadwalkan menaiki penerbangan terus ke lapangan terbang Charles de Gaulle, Paris. Walau bagaimanapun, sejam sebelum berlepas, satu kerusakan serius dikesan pada enjin pesawat. Juru teknik mengesahkan bahwa adalah amat berbahaya untuk meneruskan penerbangan jarak jauh selama lebih 12 jam. Syarikat penerbangan segera berunding dan memilih lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, sebagai destinasi pendaratan cemas yang paling selamat untuk pesawat besar. Apabila kapten mengumumkan, kita akan dilencongkan ke Kuala Lumpur, kabin pesawat dipenuhi dengan keluhan kecewa. Puan Moreau menggumam, kenapa mesti Malaysia? Apa yang ada di negara pulau tropika kecil seperti itu?
Tuan Jean-Claude juga menggelengkan kepala. Masakan Asia langsung tidak kena dengan selera orang Perancis. Pada petang itu saya menerima panggilan kecemasan daripada kedutaan Perancis di Kuala Lumpur. Mereka memaklumkan bahwa sekumpulan pengkritik makanan terkemuka akan membuat pendaratan cemas dan meminta bantuan saya. Semasa dalam perjalanan ke Klia menaiki ERL, saya berasa sedikit bimbang. Orang Perancis, terutamanya dalam hal makanan, mempunyai ego yang tinggi, tiba-tiba terdampar di Malaysia. Mood mereka pastinya tidak baik. Ketika saya menunggu di balai ketibaan, 12 tetamu kehormat itu keluar, selepas melepasi pemeriksaan imigresen. Di luar jangkaan saya, wajah mereka bukan masam, sebaliknya dipenuhi dengan kebingungan dan kekaguman, seolah-olah baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Sebaik sahaja Tuan Pierre melihat saya, beliau terus bertanya dalam bahasa Perancis, "Cik Farah, tolong jelaskan, apa yang istimewa tentang restoran-restoran di lapangan terbang ini? Adakah kami tersilap tempat?" Saya terpinga-pinga dan meminta penjelasan lanjut. Ternyata, sebuah kisah yang sukar dipercayai telah berlaku. Semasa menunggu giliran imigresen, Tuan Pierre yang kelaparan masuk ke sebuah gerai yang menjual asam laksa di Medan Selera. Beliau langsung tidak menaruh harapan tinggi. Makanan murah di lapangan terbang, walaupun di Prancis, selalunya tidak seberapa. Namun, saat beliau menghirup sesuduk kuah asam laksa penang berharga RM15 itu, Tuan Pierre terdiam. Kuah ini, bagaimana ia dibuat? Saya telah memasak selama 40 tahun, tetapi tidak pernah merasai rasa yang begitu mendalam dan berlapis-lapis seperti ini. Beliau dikatakan bertanya kepada pekerja gerai itu dalam bahasa Perancis yang bercampur aduk, "Bagaimana kuah ini dibuat?" Pekerja itu menjawab dalam bahasa Inggris, "Ia dibuat daripada ikan, asam keping, cili, serai, bunga kantan, dan pelbagai herba." Tuan Pierre kemudian memberitahu saya, gabungan ikan, asam, dan herba-herba ini sahaja mampu menghasilkan aroma dan rasa yang begitu kompleks dan memukau. Ini seperti magis. Dalam masakan Perancis, walaupun kami menggunakan 20 jenis rempah, kami tidak dapat menghasilkan kedalaman rasa yang begitu kuat namun menyegarkan. Ahli-ahli delegasi yang lain turut memesan asam laksa atau nasi lemak. Semuanya terdiam. Puan Moro berkata dengan suara yang bergetar, "Pandangan saya terhadap nilai sesebuah makanan telah hancur sama sekali." Di dalam bus menuju ke hotel, perbualan mereka membuatkan saya lebih terkejut. Chef Leclerc berkata, "Saya perhatikan kepantasan penyediaan di gerai mie itu. Dalam masa 3 menit, semangkuk mie yang sempurna siap dihidangkan. Mie-nya kenyal, kuahnya kaya rasa, dan tiada satu pun langkah yang dicuri tulang. Restoran berbintang di Marseille pun tidak mampu menyajikan hidangan secekap dan sesedap ini." Tuan Jean-Claude menambah, "Pergerakan tukang masaknya sangat cekap dan tangkas. Saya dapat merasakan sejenis semangat seperti seni mempertahankan diri. Ini bukan makanan segera lapangan terbang. Ini adalah sebuah bentuk seni." Kami tiba di hotel sekitar jam 10 malam. Saya pikir mereka semua keletihan, tetapi Tuan Pierre mencadangkan untuk melihat lebih banyak lagi tentang Kuala Lumpur. Saya membawa mereka ke sebuah kedai serbaneka berhampiran. Melihat papan tanda 7-Eleven, Puan Moro berkata dengan nada tidak berminat, "Oh, kedai serbaneka dari Amerika, pasti penuh dengan makanan ringan tidak berkhasiat." Namun, saat mereka melangkah masuk, kesemua 12 orang itu tergamam. Di hadapan peti sejuk makanan sedia dimakan, mata Tuan Pierre terbelia. Apa semua ini? Makanan yang kelihatan begitu lazat dijual di kedai serbaneka. Melihat harga sekitar RM10, semua orang mengesahkan semula label harga. Chef Leclerc berkata dengan terkejut, "Di Prancis, untuk mendapatkan hidangan berkualiti sebegini, Anda perlu membayar sekurang-kurangnya 30 euro. Saya mencadangkan agar mereka membeli beberapa bungkus untuk dicoba. Kami memilih nasi lemak ayam rendang, nasi kerabu, nasi tomato ayam masak merah, dan beberapa jenis lagi, kesemuanya 8 jenis. Mereka bersetuju untuk merasainya bersama-sama di bilik mesyuarat hotel. Proses pemanasan menggunakan ketuhar gelombang mikro, yang dilakukan dengan cekap oleh pekerja kedai, juga merupakan satu pengalaman baru bagi mereka." Tuan Jean-Claude menganalisis, "Kaedah pemanasan ini sangat saintifik. Haba menembusi nasi, tetapi ia masih kekal gebu. Saat bungkusan nasi lemak ayam rendang dibuka, semua orang terdiam. Di dalam bungkusan itu, seketul rendang ayam yang besar menutupi nasi santan yang wangi, dihidangkan bersama sambal, telur rebus, ikan bilis, rangup, dan kacang. Warnanya ringkas tetapi sangat menyelerakan." Tuan Pierre mengambil sesudu sambal bersama telur rebus. Kemudian, senyap selama 30 saat. Tiba-tiba, air mata mula mengalir di pipinya.
Apa? Apa benda ini? Beliau berkata dengan suara yang bergetar. Bagaimana telur rebus ini dimasak? Sambalnya meresap sempurna ke dalam putih telur, tetapi kuningnya masih lembut dan lembab. Pedas, manis, masin, semuanya seimbang. Saya telah memasak telur selama 40 tahun, tetapi tidak mampu menghasilkan telur yang penuh jiwa seperti ini. Puan Moreau, selepas merasa rendang ayam, turut menitiskan air mata. Rempah perapan ini, mengapa ia begitu sempurna? Dagingnya empuk tetapi tidak hancur, dengan aroma serai dan kerisik yang samar-samar. Restoran daging terkemuka di Paris pun tidak dapat menandingi tahap ini. Chef Leclerc, selepas mencoba sambal ikan bilis, berkata dengan penuh emosi, "Bahan apa ini? Bau ikan bilis yang wangi dan sambal yang kaya rasa. Ini adalah dunia baru yang tidak pernah saya kenali." Tuan Jean-Claude, yang makan ayam masak merah, berdiri dan berkata, "Luar biasa. Saya tidak pernah melihat kedai serbaneka mampu menghasilkan ayam yang sebegini hebat. Kuahnya pekat dan kaya dengan rasa rempah, dan dagingnya lembut. Apakah teknologi yang mereka gunakan?" Seorang demi seorang, yang lain turut menitiskan air mata. Apa yang telah kita lakukan selama ini? Menganggap masakan Perancis adalah yang terbaik di dunia. Kita terlalu sombong. Sebungkus nasi ini mengandungi begitu banyak teknik dan kasih sayang. Kenyataan yang paling mengejutkan datang daripada pengetua Institut Kulinari Kebangsaan Perancis, Monsieur Montel. Saya telah mengajar selama 30 tahun, sentiasa memberitahu pelajar saya tentang keagungan masakan Perancis. Tetapi selepas makan nasi dari kedai serbaneka Malaysia ini, saya sadar apa yang saya ajar selama ini adalah salah. Beliau menyambung, memasak bukan tentang menunjuk-nunjuk teknik yang hebat, tetapi tentang menyampaikan hati dan perasaan kepada orang yang merasainya. Saya dapat merasakan air tangan seorang ibu dari hidangan ini, kehangatan sebuah rumah. Sehingga, jam 2 pagi, 12 orang ini terus makan sambil mengesat air mata. Keesokan paginya, saya membawa mereka ke sebuah restoran nasi lemak yang terkenal di kawasan Kampung Baru. Apabila saya menjelaskan tentang reputasi restoran itu, Puan Moreau menunjukkan riak wajah ragu-ragu. Restoran terkenal? Makanan yang dihasilkan secara besar-besaran seperti itu, saya tidak akan makan. Namun saat sepinggan nasi lemak spesial tiba dan mereka merasainya, sekali lagi semua orang terdiam. Tuan Pierre menangis lagi. Hari ini barulah saya paham apa itu keseimbangan rasa. Makanan yang begitu sempurna dihidangkan dengan begitu cekap. Chef Leclerc berkata, "Lihatlah cara nasi ini dimasak. Setiap butir nasi santan dimasak dengan sempurna, tidak terlalu lembik atau keras. Dan sambal ini, pasti ada lebih 15 jenis bahan di dalamnya untuk menghasilkan kerumitan rasa sebegini. Ini bukan masakan. Ini adalah seni." Selepas menghabiskan sepinggan nasi lemak, Tuan Jean-Claude tiba-tiba berdiri. Beliau berkata dengan lantang, "Saya telah silap selama 100 tahun. Masakan Perancis memang hebat, tetapi masakan Malaysia mempunyai sesuatu yang telah kami hilangkan, yaitu kemesraan dan sentuhan pribadi. Suaranya yang kuat menarik perhatian pelanggan lain. Tolong benarkan, saya berjumpa dengan tukang masak yang menyediakan hidangan ini." Melalui tingkap dapur yang terbuka, mereka melihat para tukang masak sibuk bekerja. Tuan Jean-Claude berdiri di hadapan dapur dan menunduk hormat. "Terima kasih banyak-banyak. Saya telah belajar sesuatu yang amat berharga daripada Anda hari ini." Dalam perjalanan ke pasar Borong Selayang, riak wajah semua orang telah berubah. Keangkuhan awal telah lenyap sama sekali, digantikan dengan wajah yang rendah diri dan penuh semangat untuk belajar. Semasa melawat pemborong di pasar, mereka tidak henti-henti bertanya, "Bagaimana Anda melatih mata untuk menilai kesegaran ikan atau sayur-sayuran ini? Berapa lama masa yang diambil dari ladang ke pasar? Tolong ajarkan kami teknik mengendalikan ayam segar seperti ini." Ketika melihat seorang penjual ikan dengan cekap menyiang dan memotong ikan siakap, semua orang terpegun. Setiap gerakan pisaunya dipuji dan dibandingkan dengan seni arka atau musik. Untuk makan tengah hari, saya membawa mereka ke sebuah medan selera di dalam pasar itu sendiri, yang menggabungkan pasar basah dengan gerai makanan. Melihat kemahiran seorang tukang masak membakar ikan pari di atas daun pisang dan menyediakan sambal segar, Tuan Pierre benar-benar terpukau. Pergerakan jari jemarinya, penghormatan terhadap bahan mentah. Teknik masakan Perancis kami masih jauh ketinggalan. Setiap kali satu hidangan dihidangkan, mereka akan menadah tangan seolah-olah berdoa. Puan Moreau menangis sambil berkata, "Selepas melihat kemahiran sebegini, saya tidak boleh kembali ke Perancis lagi." Pada waktu petang, atas permintaan mereka, kami pergi ke sebuah restoran makanan laut di Jalan Alor.
duduk di atas kerusi plastik di bawah kaki lima yang riuh rendah, minum bir Tiger sambil menikmati ketam kam heong dan kangkung belacan. Tuan Pierre mengaku kepada saya, Cik Farah, selama ini saya hanya memikirkan cara untuk menghasilkan hidangan. Tetapi chef di Malaysia meletakkan kebahagiaan pelanggan sebagai keutamaan. Perbezaan inilah yang menjadi penentu segalanya. Chef Leclerc, selepas menikmati ketam kam heong, mengisytiharkan aroma daun kari, udang kering dan cili ini. Penggunaan sos tiram. Semuanya sempurna. Resipi stew di restoran saya akan dirombak semula sepenuhnya mulai esok. Jam 11 malam, masa untuk penerbangan pulang semakin hampir. Di dalam bus menuju ke lapangan terbang, mereka terus berbual dengan penuh semangat. Apabila kembali ke Perancis, kita mesti mengubah kurikulum sekolah kulinari dengan segera. Kita perlu menambah subjek teknik masakan Malaysia. Menu di restoran saya juga akan diubah untuk menerapkan semangat Malaysia. Kata-kata yang paling berkesan datang daripada Tuan Dupuis, ahli lembaga Institut Kulinari Perancis. Kita orang Perancis mesti mengubah cara kita memandang masakan dari akarnya. Teknik dan tradisi memang penting, tetapi keikhlasan dan kemesraan yang diajarkan oleh masakan Malaysia adalah intipati sebenar gastronomi. Semasa mengucapkan selamat tinggal di Klia, semua orang mengucapkan terima kasih dan berjanji kepada saya, kami pasti akan mengubah dunia kulinari Perancis. Menyampaikan kehebatan Malaysia adalah misi kami. Tahun depan, kami pasti akan kembali bersama anak-anak murid kami. Seminggu selepas mereka pulang, dunia kulinari Perancis digegarkan. Pertama, majalah Le Figaro menerbitkan sebuah laporan khas yang ditulis oleh Puan Moreau sendiri. Tajuknya, Revolusi Kulinari dari Malaysia, Bangunlah Dunia Masakan Perancis, Gastronomi, Sebenar, Berada di Permata Asia. Laporan itu menceritakan pengalamannya di Malaysia, dengan terperinci. Tuan Pierre Dubois membuat perubahan besar pada menu di restoran 3 bintang Michelin-nya La Maison d'Or. Beliau memperkenalkan sup baharu yang diilhamkan daripada teknik sup tulang Malaysia dan hidangan tumis pantas yang diilhamkan oleh semangat masakan Dai Chow. Ia dipuji sebagai revolusi dalam masakan Perancis. Chef Leclerc pula menganjurkan majelis makan malam bertemakan Malaysia di restorannya di Marseille yang habis ditempah. Rakyat Perancis mula menyadari daya tarikan masakan Malaysia. Perubahan terbesar berlaku dalam kurikulum Institut Kulinari Kebangsaan Perancis. Pengetua Montel memperkenalkan kursus teknik asas masakan Malaysia dan menjemput chef dari Malaysia untuk mengajar. Satu kegilaan untuk belajar di Malaysia melanda chef-chef muda di Perancis. Permohonan untuk bekerja sambilan di restoran nasi lemak atau pasar borong membanjiri kedutaan, dan pertanyaan di sekolah-sekolah bahasa Melayu meningkat secara mendadak. Ibu pejabat Michelin juga mula mengadakan perbincangan serius. Timbul suara-suara yang mencadangkan agar kriteria penilaian untuk masakan Asia dikaji semula dari asas. 3 bulan kemudian, saya menerima berita baik. Tuan Pierre menghubungi saya dan berkata beliau ingin membawa 20 orang anak muridnya melawat Malaysia. Setengah tahun kemudian, rombongan seramai 25 chef Perancis benar-benar tiba di Malaysia. Kali ini, mereka tinggal selama seminggu untuk menjalani latihan formal berguru dengan pakar pembuat roti canai dan berlatih di restoran masakan Melayu. Kini, gelombang kegilaan Malaysia terus melanda seluruh Perancis. Lebih 50 buah restoran masakan Malaysia yang autentik telah dibuka di Paris, dan setiap satunya sentiasa penuh sesak. Perkara yang paling mengharukan ialah Tuan Pierre Dubois sendiri telah membuka sebuah cawangan di Kuala Lumpur tahun lalu. Nama restoran itu ialah La Maison d'Or Kuala Lumpur. Ia adalah sebuah restoran berkonsep baharu yang menggabungkan teknik masakan Perancis dengan jiwa Malaysia. Pada hari pembukaan, Tuan Pierre berbisik kepada saya, "Jika saya tidak makan semangkuk asam laksa di Klia pada hari itu, hidup saya tidak akan berubah. Malaysia lah yang mengajar saya makna sebenar memasak. Sekarang, tiba masanya untuk saya membalas budi." Kini, hampir setiap bulan ada sahaja chef dari Perancis yang melawat Malaysia. Setiap seorang daripada mereka pulang selepas mengalami keharuan yang sama, dan mereka pasti akan berkata, masakan Malaysia adalah magis yang membawa kebahagiaan. Sekian sahaja kisah untuk hari ini. Bagaimana gergasi kulinari Perancis menangis karena sebungkus nasi campur dan mempelajari intipati masakan dalam masa 72 jam yang menakjubkan. Apa pendapat Anda? Sila tinggalkan message sokongan untuk watak-watak dalam kisah ini. Jika Anda menyukai cerita ini, sila tekan butang suka dan langgan. Terima kasih kerana menonton.